Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nafid bin Ihsan, merupakan pelajar kaunseling di Unimas. Saya akan menerangkan submodul yang kelima, iaitu pewarisan ataupun wasiat. Objektif utama modul ini ialah pertama ialah untuk pemahaman mengenai konsep kepentingan wasiat. Yang kedua ialah pengetahuan mengenai harta yang boleh diwasiatkan atau masalah dokumen wasiat. Yang ketiga ialah pengetahuan mengenai faedah-faedah apabila kita mempunyai dokumen wasiat. Dan yang terakhir ialah keempat, pengetahuan mengenai langkah-langkah dan perancangan untuk pengurusan harta pusaka. Apa itu wasiat? Yang pertama, wasiat merupakan satu hasrat atau keinginan yang dizahirkan secara lisan atau tertulis mengenai harta kepada pewarisnya. Kedua ialah wasiat secara lisan adalah lebih terdedah kepada fitnah akibat arahan yang tidak jelas dan boleh dipertikaikan di kalangan ahli waris. Seterusnya saya akan menerangkan iaitu apa ia penulisan wasiat. Penulisan wasiat merupakan salah satu mekanisme atau perancangan pewarisan harta yang menzahirkan keinginan seseorang terhadap strategi pengagihan harta milik. Apa yang perlu ada dalam wasiat anda? Yang pertama ialah nasihat dan pesanan yang baik kepada pewaris. Seterusnya ialah nama-nama pewaris seperti isteri, anak. Seterusnya ialah pengisytiharan harta dan hutang yang dimiliki. Seterusnya ialah arahan untuk melunaskan hutang. Dan yang terakhir ialah pelantikan wasi atau pemegang amanah. Dokumen wasiat. Dokumen wasiat mesti ditandatangani oleh pewasiat dan disaksikan oleh terbahagi kepada dua, iaitu untuk umat Islam mesti mempunyai 2 orang saksi lelaki atau 1 saksi lelaki dan 2 orang saksi perempuan atau 4 orang saksi perempuan. Bagi pewasiat bukan orang Islam ialah 2 orang saksi lelaki atau perempuan. Seterusnya ialah kepentingan dokumen wasiat. Kepentingannya ialah untuk proses penyelesaian harta pusaka boleh dipercepatkan. Seterusnya, apabila berlaku kematian, harta si mati yang tidak mempunyai penama akan dibekukan seperti tanah, akaun bank dan sebagainya. Dan apakah kepentingan terakhir ialah tanpa dokumen wasiat, proses penyelesaian harta tersebut akan mengambil masa yang lebih lama. Seterusnya ialah apakah yang memerlukan dokumen wasiat? Perkara yang perlukan dokumen wasiat pertama ialah rumah, tanah, kereta. Yang kedua ialah akaun bank dan takaful insurans. Seterusnya ialah saham syarikat dan akhir sekali ialah hutang. Itu adalah antara dokumen yang perlu diwasiatkan. Bahagian terakhir di dalam submodul 5 ini ialah apakah masalah apabila kita tidak mempunyai dokumen wasiat. Yang pertama ialah pembekuan harta. Yang kedua, tempoh pengagihan pusaka yang lebih lama. Yang ketiga, pentadbiran yang tidak amanah. Yang keempat, harta sepencarian. Yang kelima ialah pertelingkahan antara pewaris. Faedah-faedah memiliki dokumen wasiat ialah jaminan penyempurnaan hak dan tanggungjawab ke atas harta. Seterusnya ialah penyelewangan dan pertelingkahan ahli-ahli waris. Dan yang terakhir ialah memperuntukkan sebahagian harta untuk beramal jariah. Siapakah yang perlu membuat dokumen wasiat? Orang yang perlu membuat dokumen wasiat ialah mereka yang memiliki harta untuk mengelakkan harta buku, lelaki berpoligami, ibu bapa tunggal, dan last sekali mereka yang ingin membuat amal jariah melalui wasiat. Yang terakhir dalam submodul ini ialah langkah merancang pewarisan harta pusaka. Yang pertama ialah pastikan siapa waris dan berapa bahagian mereka untuk menuntut faraid. Kedua, buatkan senarai lengkap harta dan tanggungan. Yang ketiga, kenal pasti harta sepencarian antara suami dan isteri. Yang keempat ialah kenal pasti mereka yang anda sayangi ingin berikan kepada mereka. Yang kelima ialah kenal pasti instrumen atau kaedah pewarisan harta yang sepatutnya digunakan seperti dokumen wasiat, hibah, faraid, wakaf, pemegang amanah. Yang keenam ialah tentukan jumlah atau jenis harta dan kaedah pembagiannya. Dan yang terakhir sekali ialah
laksanakan segera perancangan anda. Jangan bertangguh. Berikut ialah submodul kelima, iaitu pewarisan atau wasiat. Terima kasih.